KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka bersama dengan saya, Sean Steven, sebagai hos anda. Sebelum kita bermula, jangan lupa untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti memakai pelitup muka seperti saya ni, walaupun ada cermin mata, kadang-kadang tak nampak, tapi yang penting tu kenalah sentiasa jaga kebersihan dan juga untuk menangani COVID-19. Okey, dan selain daripada itu, pastikan anda kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Baiklah, untuk hari ini ataupun untuk subjek pada pagi ini, kita juga ada seorang cikgu yang akan bersama kami. Marilah kita menjemput Cikgu Fauzia. Hai Cikgu, selamat pagi. Hai Sean, apa khabar? Okey, baik, Cikgu baik. Okey, sebelum kita teruskan, nak minta Cikgu untuk juga amalkan SOP. Pakailah gel pembasmi kuman. Seperti saya pun, saya pakai lagi sekali lah. Okey. Sekali tak cukup, kita pakai 2 kali. Betul-betul. Okay, jom Cikgu kita buka pelitup muka kita, Cikgu. Dan kepada mereka yang menonton di rumah ataupun dalam talian, anda apabila buka pelitup muka ini, jangan letak mata tempat, atas meja, atas lantai, atas kepala. Jangan. Kita simpan di tempat yang selamat. Seperti Cikgu dengan saya ini, kita ada bekas betul. untuk menyimpan. Ya. Okey. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi, Cikgu, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu. Okey. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum kepada penonton Didik TV. Jadi saya perkenalkan, saya Cikgu Fauzia binti Muhammad Sanib, Ketua Program bagi Teknologi Pemesinan Industri di College Vocational Taiping Perak. Jadi dalam pengalaman mengajar, alhamdulillah sekarang ni adalah dah 13 tahun. 13 tahun? Ya, dalam program ni. Cikgu nampak macam habis SPM tu. Terima kasih Sean. Terima kasih Sean. Okey, baiklah Cikgu. Untuk hari ini bukan kita berdua saja ya Cikgu. Ya, kita betul. juga ada kawan-kawan kita yang ada dalam talian Google Meet. Jom kita tengok siapa dia. Hai semua. Selamat pagi. Dengar tak? Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Anda pasang mic dan kenalkan diri anda, nama penuh anda ya. Semuanya daripada College Vocational Taiping ya, Cikgu? Ya, betul. Okey, kita mulakan dulu dengan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Rasina binti Mahathir dari 2 Diploma Teknologi Pemesinan Industri. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Izzuddin. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Farid daripada 2 Teknologi Pemesinan Industri. 2 Diploma Teknologi Pemesinan Industri. Terima kasih. Kita juga ada Alif. Pasang mic Alif. Dengar tak? Muhammad Alif. Okey, tolong pasang mic Alif. Tak dengar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Rotman daripada 2 Diploma Teknologi Pemesinan Industri. Okey, terima kasih. Kita juga ada Muhammad Aziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Luqman Bahizul Azmi daripada 2 Diploma Teknologi Pemesinan Industri. Terima kasih. Kita juga ada Akmal. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Aminuddin Akmal bin Aidi Asma dari kos Teknologi Pemesinan Industri. Okey, terima kasih. Tadi kita ada 2 Alif sebenarnya. Lagi satu adalah tadi Alif apa? Alif Mat Dali ke tadi? Tadi Alif Osman. Yang seterusnya Alif Mat Dali. Assalamualaikum. Saya Muhammad Alif bin Mat Dali dari program 2 Diploma Teknologi Pemesinan Industri. Okey, terima kasih. Itulah kawan-kawan kita yang ada dalam talian yang akan bersama kami untuk penerokan kita pada hari ini. Tapi Cikgu, saya nak tanya, hari ini kita akan teroka apa, Cikgu? Okey, baik. Secara keseluruhannya hari ini kita akan teroka tentang produk yang kita akan mesin di salah satu mesin yang terdapat dalam program pemesinan industri iaitu CNC. CNC. Okey. Jadi CNC stand for Computer Numerical Control lah in English lah. Okey, jadi pemesinan industri ini
kita akan terlibat dengan mesin-mesin yang berada di industri perkilangan dan pembuatan, Chuan. Ya, okey, macam saya nampak kita ada banyak barang di hadapan kita ya. Ya, Nanti kita betul. akan terangkan dengan lebih lanjut kan, Ego? Ya, kita akan go through kita pergi ke satu-satu peralatan ni untuk kita kenal dan teroka lah. Okey, baik. Tapi saya ada satu soalan, Ego. Ya. Susah tak subjek ni? Ini adalah subjek kemahiran. Ya. Jadi saya tak kata dia susah. Okey. Jadi pada saya kalau kita buat, kita akan mahir, maka dia tak akan jadi susah lah. Okey, baiklah. Sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi bagi subjek teknologi pemisanan industri untuk penghasilan produk menggunakan CNC, ya, Igu? Ya, betul. Apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga cikgu untuk hari ini adalah Cikgu Fauzia. Dan subjek untuk hari ini adalah teknologi pemisanan industri, penghasilan produk menggunakan CNC, ya, Cikgu? Ya, betul. Okey, untuk pelajar-pelajar kita yang ada dalam talian, adakah anda bersedia untuk menerokai subjek pada hari ini? Bagilah thumbs up kalau anda sedia. Okey. Okey, terbaiklah. Cikgu, silakan, Cikgu, penerokan kita. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, of course ada perkenalan dulu. Kita mesti kenal dulu, baru kita boleh pergi ke peringkat yang seterusnya. Jadi hari ini saya bersama dengan saya ada bawa kira board, okey, pengenalan tentang mesin CNC. Okey, saya nak tanya Sean jugalah. Kalau kata sebut mesin, apa yang Sean faham? Ataupun tahulah. Mesin tu saya menggunakan tenaga elektrik. Ya, dan ada banyak butang. Ya, itu betul. Tak ada jawapan yang salah, Sean. Bila kita belajar memang tak ada jawapan yang salah. Jadi memang betul mesin ni ada butang dan guna power elektrik lah. Electric power kan. Okey, jadi sebenarnya mesin CNC ni kalau kita lihat sebenarnya berada di kawasan industri pembuatan, perkilangan. Okey, jadi di sini saya ada kalau mungkin kamera boleh fokus. Okey, di sini adalah bahagian-bahagian mesin CNC kisar. Okey, kisar. Hari ini kita fokus kepada satu mesin. Ya, satu mesin saja. Hari ini kita akan teroka satu mesin saja, iaitu CNC kisar. Okey. Jadi kenapa saya fokus ke mesin ni? Sebab mesin ni paling banyak kita guna. Dan dia ada pelbagai kegunaan lah. Dia mesra lah, mesra. Jadi sebab tu saya pilih mesin ni lah. Jadi kalau tengok di sini part dia banyak, bahagian dia memang banyak. Cuma kita fokus kepada yang utama, yang memang pelajar ataupun siapa yang terlibat dengan program ni, dia akan fokus kepada bahagian-bahagian ni lah. Okey, jadi saya terangkan satu-satu. Ya, Cikgu. Okey, jadi yang pertama sini kita ada spindle. Spindle, apa tu? Okey, spindle ni kita spin. Dia sebenarnya datang daripada spin. Jadi macam bila sebut putaran spin, ya betul, Sean. Jadi itu saya kata sebenarnya tak susah. Bila kita dah masuk, senang sebenarnya. Jadi spin, jadi inilah kawasan yang berputar. Okey, tapi dia putar tu nak buat apa, Cikgu? Okey, jadi dia berputar ni sebenarnya kita nak menggerakkan mata pemotong. Jadi di sini biasanya yang berputar ni adalah bahagian mesin yang kita kena ambil langkah-langkah keselamatan. Ya. Jadi sebagai seorang juru mesin yang baik, so dia mesti tahu part mana pada mesin ni yang dia kena berjaga-jaga. Jadi di sini kawasan yang berputar lah. Apa yang ada melibatkan pergerakan yang laju. Jadi di sini mesin ni akan berlaju. Jadi kita panggil putaran, kita kira putaran per minit. Putaran per minit. Okey. Sehingga 2000 putaran per minit pun boleh. Jadi sebab apa? Lagi laju putaran per minit, pemotongan dia lebih cantik dan lebih kemas. So kita pentingkan juga kepada permukaan yang cantik. Sebab kita nak hasil yang terbaik kan, kualiti kan. Okey. Kemudian kita ada ATC ataupun automatic tool changing. Yang di sini kita letak mata alat kita. Sebab kita guna mata alat ni banyak, mungkin dalam 20 jenis mata alat. Banyak tu, Ego? Ya, betul. Sebab kita panggil special tool.
special tool. Mata yang istimewa untuk pemotongan yang istimewa lah. Okey. Okey, jadi kita perlukan pertukaran mata alat yang automatik lah. Ya. Maknanya kita tak guna tangan untuk tukar lah. Dia automatic mesin yang akan ya, betul. Okey. Oh. Kemudian kita ada meja di mana di sini produk kita kita letak, tapi produk tu mesti diikat pada ragum. Ya. Kalau dia gerak-gerak kan itu. Betul. Kita nak produk mesti tetap diikat dengan ketat lah. Okey, sebab kita bermain dengan kelajuan yang tinggi. Ya, kerja dia akan terbang keluar itu. Ya, untuk langkah-langkah keselamatan. Jadi di sini pelajar kena tahu apabila mengikat produk ataupun bahan material, dia kena pastikan benda tu betul-betul ketat. Okey, ini langkah keselamatan lah. Ya, betul. Okey. Jadi yang macam ni sebenarnya bukan saja pembelajaran di kelas, tapi bila dia orang bawa ke tempat kerja nanti. Kita akan bawa terus sama. Maknanya apa yang pelajar belajar dalam subjek ni memang akan digunakan ataupun aplikasinya betul. Apabila bekerja itu. Jadi memang bagi konsep pembelajaran di kolej vokasional ni, kita salah satu target kita ataupun aim kita adalah pelajar pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Jadi apa yang dia orang belajar di kelas, dia akan bawa ke tempat kerja. Okey. So kita nak terap nilai tu. Okey, kemudian kita ada ini air gun atau air gun. Ya, nak pistol tembak angin. Okey, mungkin kita boleh tanya pelajar kita yang ada dalam talian. Betul. Okey, air gun ni untuk tembak apa ya? Saya dengar gun tu macam pistol pula. Pistol angin. Ya, pistol angin. Siapa nak cuba? Apa kegunaan air gun? Okey, mungkin kita boleh bertanya ada orang lari kepada tu. Alif ni siapa ni? Tiba-tiba cabut. Tak apa. Siapa yang nak cuba jawab boleh angkat tangan. Semua takut ego. Okey, tak apa. Mungkin kita boleh cuba Intan Kisdina. Okey, apa fungsi air gun ni, Intan? Tolong pasang mic. Membersihkan permukaan daripada chip ataupun tatai. Ya, betul. Jawapan yang betul. Syabas, pemakan untuk anda. Jadi air gun ni antara bahagian yang penting juga lah. Sebab apa? Bila kita buat pemotongan, dia ada sisa-sisa pemotongan. Ya, betul. Itu yang pelajar sebut tadi, chip ataupun tatal besi tu. Okey, jadi kita kena perlukan satu power yang tinggi. Kita nak buang supaya selepas itu, proses pemotongan selepas tu menjadi lebih baik. Okey, kalau kita bandingkan kalau kita main tiup dia macam tu, tak boleh. Memang tak boleh. Tak cukup. Memang tak dia boleh. Sebab kena kita bukan cebisan kertas. Dia adalah besi. Saya baru nak tanya, yang bahan yang digunakan dalam mesin ni Ego, dia hanya bahan besi atau bahan kayu, plastik semua boleh ke dia khas kepada besi? Okey, yang bahagian kalau mesin CNC ni kita lebih banyak kepada besi lah. Besi. Okey. Tapi besi pun ada banyak jenis. Ya, betul. Jadi kemudian kita juga boleh pakai plastik yang special lah. Okey. Jadi bila ada air gun ni jadi mudah. Selain daripada tu, chip ni juga berbahaya tau sebenarnya. Ya ke? So kita tak boleh bersihkan dengan tangan dan sebagainya. Sebab besi kan, sebab bahan-bahan kecil ni dia tajam. Sedangkan kertas pun kita boleh luka, apatah lagi besi. Betul. Jadi baik. Semua langkah-langkah keselamatan ni kita kena terapkan pada student lah, pada pelajar. Okey, dan akhir sekali adalah paling penting dalam CNC adalah panel kawalan. Okey, kenapa kita panggil panel kawalan? Dia macam otak bagi mesin. Jadi dia di sinilah semua proses berlaku. Kita nak bagi arahan, kita nak kata kepada mesin, okey buat ni, buat tu, buat ni. Okey di sini. Jadi itulah yang penting. Jadi oleh itu saya telah pun sediakan lebih detail apa yang ada pada panel kawalan. Okey, saya ambil ini ya. Terima kasih Syawal. Okey. Jadi di sini panel kawalan ni lah berlakunya arahan. Okey, kita panggil itu adalah bahasa pengaturcaraan. Bahasa pengaturcaraan. Maknanya mesin ni ada bahasa sendirilah Ego. Betul. Jadi kita ada bahasa sendiri. Kenapa Kenapa ada bahasa sendiri? Sebab bahasa ni kita pakai untuk international. Semua yang terlibat dengan machining atau mesin ni, dia akan faham bahasa ni. Maknanya dia macam international standard lah. Betul, Syah. Kalau yang juru mesin ni daripada Jerman, Perancis, Amerika, dan sebagainya, dia orang boleh faham bahasa pengaturcaraan tu. Maknanya pelajar kita yang dah mahir menggunakan mesin ni, kalau pergi luar negara pun sama juga? Betul, sama. Jadi memang program ni sangat baguslah untuk pelajar. Sebab dari segi
kebolehpasaran, pengalaman. Dia orang boleh pergi sangat jauh. Jadi memang special. Jadi saya terangkan sedikitlah apa yang ada dalam panel kawalan ya. Silakan Cikgu. Okey, jadi yang pertama sekali kita ada skrin paparan. Okey, skrin paparan ni apa yang berlaku, arahan yang berlaku, pemotongan yang berlaku, kita akan dapat lihat di sini. Okey. Jadi kita kena ada paparan lah. So kita nak tengok kan. Okey, kemudian kita ada address key. Address key, key alamat. Ya, betul. Macam kita nak type alamat, kena ada angka, kena ada huruf, titik, perpuluhan dan sebagainya. Sebab itu kita panggil address keys. Okey. Okey, kemudian kita ada butang kawalan operator. Okey, jadi inilah butang yang Sean masukkan tu. Mesin mesti ada butang. Macam mesin mesin blender di rumah kan? Kita ada butang-butang kan? Okey, ini untuk ais, blender ais. Ini untuk apa? Sama. Inilah dia di sini. Jadi ini untuk bergerak ke paksi mana. Ini bergerak ke paksi mana. Jadi itu operator punya ni lah. Kemudian kita ada ni button untuk cycle on dan off. Ini adalah pemulaan pemotongan. Okey, kita nak arahkan. Okey, start memotong. Sini lah. Jadi ada hijau biasalah. Ini standard piawaian antarabangsa. Hijau on. Merah off. Kan kita pakai yang standard. Kemudian kita ada switch on off ni untuk machining. Ya, betul. Okey, dan yang paling penting butang kecemasan. Okey, apa kata kita tanya pelajar-pelajar kita yang ada dalam talian, apa kegunaan butang kecemasan? Saya nampak warna merah. Kadang-kadang saya nampak kat mesin lain, tapi kita nak ujilah. Betul. Uji kita punya ilmu pelajar-pelajar kita. Siapa yang nak cuba jawab apa kegunaan butang kecemasan? Siapa nak cuba? Okey, mungkin saya boleh panggil nama lah. Kita cuba dengan Aziz Lokman. Aziz, ya. Butang kecemasan digunakan untuk memberhentikan satu proses ketika berlakunya sesuatu yang tidak diingini. Okey, betul ke Igu? Okey. Jawapan betul tapi kurang tepat. Kurang tepat. Ada tambahan, ada sebenarnya tambahan, bila kita butang kecemasan ni dia akan off 100%. Power dan sebagainya. Jadi memang betul lah maksud dia keadaan tak dingin ni tu kalau berlaku kemalangan-kemalangan kecil lah. Mana tahu kan baju tersekat tiba-tiba kan. Betul. Jadi sebenarnya butang kecemasan ni standard punya piawaian. Macam contoh dekat eskalator. Kan di mana-mana ada yang bahagian yang bergerak. Inilah dia butang dia kecemasan. Jadi dia akan off automatic dekat power, electrical power dekat. Semualah kita dia akan berhenti untuk automatik. Jadi butang kecemasan ni kita guna untuk waktu kecemasan. Jadi betul lah tu yang dia jawab tu betul tapi kurang tepat. Okey. Jadi ini adalah bahagian-bahagian pada panel kawalan. Okey. Jadi seterusnya okey, kita bagi Sean pegang dulu. Okey, terima kasih Sean. Okey, seterusnya pula bila kita dah tahu bahagian-bahagian mesin, kita dah tahu panel-panel kawalan. Okey, barulah kita pergi kepada seterusnya adalah lukisan produk. Lukisan produk? Ya, kalau mungkin kamera boleh fokus di bahagian lukisan ni. Okey, cikgu, saya nak tanya balik pelajar-pelajar kita. Kadang-kadang sebab mereka senyap, dia tengok saya nak ujilah sikit. Okey, lukisan produk ni, apakah kegunaan lukisan produk? Soalan yang agak simple lah, agak senang itu, tapi kita cubalah. Okey, mungkin Alif Osman boleh tolong kita. Apa itu apa kegunaan lukisan apa tu tadi? Lukisan produk. Lukisan produk. Untuk ni senang membaca lukisan tu untuk membuat produk tersebut. Betul Igu? Betul. Okey, betul. Yang paling tepat sekali. Saya kena check dengan cikgu dulu. Betul. Jadi betul lah sebelum kita proses pemesinan, seorang jurumesin biasa dia akan dapat lukisan produk ini daripada pereka. Ya, pereka, bahagian pereka grafik ataupun contoh kata customer lah, kita panggil pelanggan lah kan. Pelanggan meminta sesuatu produk, perlu diterjemahkan dalam bentuk lukisan. Jadi tugas seorang jurumesin membaca lukisan tu. Dia mesti tahu membaca lukisan. Senang ke tak nak baca? Tu saya kata kalau kita mahir dia akan jadi mudah. Baik Igu, baik. Okey, jadi kita boleh fokus ke, jadi saya tak akan fokus ke bahagian-bahagian yang orang kata kritikal lah. Di mana bahagian-bahagian ini kita perlu kontrol, kawal. Sebab apa? Dalam pembuatan kita paling pentingkan kejituan. Kejituan dan precision yang kita panggil kan, supaya produk tu berguna, boleh guna. Jadi
kalau lihat di sini mungkin pelajar juga telah dibekalkan dengan lukisan ni. So mereka boleh tengok kepada lukisan ni. Okey, jadi antara part kritikal di sini, okey, kita akan lihat di sini yang ada frame macam ni. Yang ada kotak frame ni. Kau nampak kan di sini kan? Okey. Bila ada kotak frame macam ni, maksudnya di sini dia akan berlaku, kita panggil sini adalah control frame. Control frame. Okey. Di mana kita bahagian ni mesti tepat mengikut piawaian. Okey, kalau tidak apa yang akan berlaku? Kalau kata kita tak merujuk atau tidak menjaga bahagian ni semasa proses pemesinan, okey, dia akan melibatkan failure, kegagalan produk. Jadi produk tu tak berfungsi lah. Alamak. Jadi je bahan dia juga. Betul. Jadi dalam kejuruteraan, fungsi sesuatu produk tu sangatlah penting. Itu dah kualiti yang kita jagalah. Jadi selain daripada itu, dia melibatkan kos juga. Bukannya murah. Bahagian-bahagian atau material-material yang kita guna ni, dia tak murah. Jadi sebagai seorang jurumesin yang baik, dia mesti tahu kontrol kos yang digunakan. Betul. Okey, jadi kalau lihat di sini, control frame di sini, okey, kita ada simbol-simbol yang tertentu ni. Okey, jadi simbol yang pertama ni, kalau lihat ini, kita panggil dia punya true positioning. Position. Ataupun kedudukan yang tepat. Okey. Faham. Faham kan? Okey, kedudukan yang dia tepat. berkenaan dengan kejiatuan kan, Ibu? Ya, betul. Maknanya bila ada kedudukan yang tepat, biasanya dia akan melibatkan macam lubang lah. Sebab apa? Bila kita ada lubang ni, kebiasaannya ada part lain atau bahagian lain yang akan masuk ke dalam dia. Betul. Jadi di situ kita perlukan ketepatan. Okey. Jadi seterusnya kalau ada nombor begini, ini kita panggil ukuran dia lah. Ukuran dia kan. So kita setiap apa bahagian pun kita mesti ada ukuran. Dan kemudian A, B, C ni adalah kita panggil datum. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak bertanya dengan pelajar lah. Okey, mungkin Muhammad Aminuddin. Okey, Aminuddin Akmal, boleh tak terangkan saya apa itu datum? Okey, tak apa. Apa kata kita beri masa kepada Aminuddin boleh. untuk fikirkan jawapan yang tepat bagi cikgu ataupun bagi seorang cikgu, dan kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Terima kasih cikgu. Walaupun kita tidak dapat bertemu di sekolah kerana COVID-19, kita telah bertemu melalui proses pembelajaran online sepanjang 3 bulan ini. Kami ingin meminta maaf jika kami membuat salah. Kita juga ingin meminta maaf jika hati cikgu terguris dengan kata-kata kami. Terima kasih guru kerana mengkorbankan masa untuk kami. Dan sentiasa sabar untuk mengajar kami. Semoga pandemik ini segera berakhir supaya kita boleh bertemu di sekolah. Terima kasih. Mesin yang menggunakan teknologi CNC dibangunkan pada tahun 1952 di Institut Teknologi Massachusetts Amerika Syarikat dengan kerjasama Tentera Udara Negara itu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Fauzia. Okey Cikgu, sebelum kita rehat tadi ada soalan yang Cikgu telah tujukan kepada pelajar kita yang ada dalam talian, Cikgu. Betul. Okey, apa soalan tadi, Cikgu? Lagi sekali. Okey, jadi saya bertanya soalan apakah itu datum? Okey, dan salah satu pelajar yang sepatutnya jawab tu betul. Aminuddin ke? Okey, Aminuddin. Silakan dengan jawapan anda. Datum itu adalah bahagian-bahagian projek di dalam lukisan yang hendak kita hasilkan. Okey, baik. Betul, Ibu? Jawapan dia tu betul tapi kurang tepat. Okey, betul tapi kurang tepat. Sebab dalam majalah kita tak ada jawapan yang salah. Okey. Jadi sebenarnya datum tu adalah paksi titik permulaan lah sebelum kita pemisinan. Okey. Jadi datum ni kita panggil titik rujukan. Titik rujukan. Ya, titik rujukan yang kita akan setting mata.
Setting mata. Ya, jadi mata tu kita kena bagi tahu di mana dia mula. Ya. Okey, jadi kita perlukan datum ni. Okey. Jadi di sini kalau lihat kita balik semula ke lukisan produk tadi, mungkin kamera akan fokus ke lukisan tadi. Okey. Jadi di lukisan ni kalau dilihat di sini dia ada A, B, C, bermaksud kita ada 3 datum. Ya. 3 datum yang pelajar akan guna menjadi sebagai titik rujukan permulaan untuk diorang setting mata alat. Untuk pelajar setting mata alat. Okey. Jadi di sinilah bila kita ada datum ni dia akan menunjukkan di sini akan berlakunya pemotongan di datum A. Kemudian kita ada pemotongan kemudian di mana bahagian datum B di sini dan kemudian kita ada datum C di sini. Okey, jadi ini adalah bahagian-bahagian kritikal dan juga kita panggil sebenarnya ini adalah bahasa GDNT. GDNT, apa tu Ego? GDNT stand for Geometry, Dimensional and Tolerance. Kalau bahasa Melayunya geometri, dimensi dan had tremor. Okey, lagi senang kalau saya hafal GDNT je lah. Ya, betul. Kita sebut GDNT. Yeah. Ini satu lagi bahasa yang kita panggil bahasa antarabangsa. Bila kata juru mesin, dia pergi ke mana saja, kita akan beritahu, GDNT. So dia orang faham lah. Jadi itulah bahasa pemisinan yang common lah di dalam pemisinan. Jadi setelah kita faham dengan bahagian-bahagian kritikal pada produk ni, akhirnya seorang juru mesin dia juga boleh mengaplikasikan lukisan ni ke dalam salah satu perisian CAM. Ya. Kamera ke Ego? No. Okay. CAM is stand for CAM. Satu lagi term. CAM adalah Computer Aided Manufacturing. Jadi perisian CAM ni kita gunakan supaya lukisan ni kita boleh terjemahkan dalam bahasa pengaturcaraan. Jadi kita tak buat manual, Sean. Sebab kita guna mesin kan Ego? Betul. Jadi semua kita pakai perisian yang telah dibekalkan. Digunakan. Dia ada pelbagai jenis perisian lah. Kemudian akan terjemahkan dalam bentuk programming ataupun bahasa pengaturcaraan. Jadi selepas dia keluar kepada bahasa pengaturcaraan oleh software CAM, barulah kita pergi kepada satu skrip. Kita panggil skrip. Macam pengacara ada skrip, Sean. Betul tak? Jadi Sean boleh pegang? Boleh. Tolong. Saya pegang ni. Jadi dalam pemisinan pun kita ada skrip. Kenapa? Saya tanya Sean lah. Kenapa kita perlu ada skrip, Sean, biasanya? Skrip tu supaya kita tahu nak cakap apalah. Ya, betul. Jadi bila ada skrip mesin, pelajar ataupun seorang juru mesin dia tahu apa yang dia perlu buat. Jadi sekiranya katalah juru mesin tu ada 2 orang. Jadi skrip ni dia boleh dibaca oleh juru mesin 1 dan juru mesin 2. So tak ada masalah kalau dia nak menyambung kerja juru mesin 1. Kalau tiba-tiba yang jurutera yang pertama tu dia nak cuti boleh juga lah. Betul, sebab masih Sean. boleh teruskan. Betul, Sean. Jadi saya nak tanya dengan pelajar juga. Kalau kita tengok pada lembaran proses planning sheet ni, dia ada. Apakah maksud WCS? So saya nak bertanya dengan Muhammad Alif Mat Dali. Boleh jawab? Apakah maksud WCS pada proses planning sheet ni? WCS, wow. Jangan lupa pasang mic ya. Tak dengar lah. Ego. Maksudnya adalah Word Coordinate System. Ya, betul. Tepat. Tepat Word sekali. Coordinate System. Ya. Yang tu untuk apa Ego? Jadi Word Coordinate System ni inilah tadi datum. Jadi di situ kita sebut datum, maknanya kalau kata di sini kita tick dia di center, maknanya WCS ni kena mula di center. Center maknanya kalau kata bahagian produk tu center lah. Tengah-tengah je lah. Jadi dia mula di mana kita set di situ. Jadi betul lah tu. Jadi pelajar dia fahamlah penggunaan script machine ni, kita panggil script machine ataupun bahasa sebenarnya process planning sheet. Lembaran perancangan proses. Selepas kita masuk ke proses perancangan ni, seterusnya barulah kita pergi part yang bahagian yang paling pelajar suka, Sean. Inilah baru betul-betul teroka, Sean. Jadi kita tengok sini saya dah sediakan beberapa bahan, bahan yang ada kita gunakan yang sebenar. Jadi kalau tengok di sini lukisan ni, dia telah diterjemahkan sebenarnya, Sean.
Inilah dia. Oh, wow. Produk sebenarnya. Oh, okey. Okey, jadi ini kita panggil desk organizer lah. Desk organizer. Ya. Boleh saya tengok, Ego? Okey, boleh, Sean. Okey, saya tunjukkan kepada mereka yang menonton di rumah ya. Ya. Itu dia. Saya suka sebab dia berkilat-kilat. Ya, betul. Okey, dia desk organizer sebab boleh simpan benda kat sini. Boleh simpan apa, Ego? Ya. Kalau kita terjemahkan dalam penggunaan seharian di setiap bahagian ni mungkin kita letak pen, kita letak pensel, tapi mungkin kita besarkan sikit saiz je lah. Yang ni kita panggil produk prototype lah. Prototype. Tapi walaupun prototype dia penghasilan ataupun penghabisan untuk produk ni agak cantik. Ya, betul. Dan hanya ini semua menggunakan mesin kisar tersebut. Ya, betul, mesin kisar. Okey. Jadi pembelajaran sepanjang hayat, Sean. Jadi inilah yang pelajar akan buat di industri bila diorang bekerja nanti. Okey, cantiknya. Betul. Okey. Jadi sebelum kita mula apa pun, Sean, kita kena tahu apakah material yang kita nak pakai, Sean? Ya, betul. Jadi tadi Sean katakan berkilat, cantik. Okey, ini adalah aluminium. Aluminium. Ya. Okay. Jadi kalau jenis material aluminium ni kemasan kita tak banyaklah. Ya. Sebab dia besi ada banyak jenis. So kalau aluminium ni besi yang paling senang lah. Permukaan dia memang dah cantik. Jadi kebanyakan projek kita akan pakai aluminium. Okey. Yang kedua saya bawa di sini juga adalah plastik. Plastik? Ya. Boleh ke? Dia bukan plastik yang biasalah ni, material dia special. Jadi kita biasanya kalau untuk training ataupun latihan, kita nak kurangkan kerosakan bahan. Jadi pelajar akan mula dengan plastik boleh dulu. Saya tengok, Ibu? Boleh, Sean. Ni KB. Itu je. College KB. Vocational. Okey, nampak? Okey. Dan yang warna ni termasuk juga macam mana dia warnakan, Ibu? Okey, yang ni kita pakai spray saja. Spray. So kita tutup bahagian yang tak nak warnakan, lepas tu kita spraykan ke atas. Betul, Sean. Sean. Okey. Jadi kita nak nampak produk tu lebih menarik. So kita biasa yang ni kita akan buat sebagai cenderati, Sean. Oh, ya ke? Ya. Jadi cantik juga. Pelajar, itulah saya kata kan, bila pelajar mahir, material-material dia boleh jual di pasaran. Ya, betul. Ya. Jadi biasanya kita akan buat untuk cenderamata lah. Okey, ini bila kita dah pilih material, Sean, kita akan pergi kepada tool ataupun mata alat. Okey, sebelum tool, Cikgu, sebelum mata alat tu, yang tengah-tengah ni tu apa, Cikgu? Okey, yang ni dia special sikit, saya bawa extra. Oh, okey. Itu juga bahan projek, Cikgu? Ya, ini special untuk Didik TV khas, saya bawa extra. Ini kalau kita pakai satu lagi mesin CNC yang berada di program Penelitian Industri adalah CNC lathe. Lathe. Okey, boleh saya tengok, Cikgu? Boleh. Okey, so yang ni tak guna mesin CNC kisar lah, dia guna CNC lathe. Ya, betul. Eject lathe macam mana, Igu? LATHE. Okey. Ahak semua nampak ya dekat rumah ni? Dia memang kecil. Tapi cara penggunaan dia masih dia ada macam apa ni, bahasa alat kawalan pengatur caraan sama. Cuma dia mesin je lain lah. Ya, betul, Sean. Okey, baik, Igu. Terima kasih, Igu. Okey, kemudian barulah kita pergi kepada mata alat. Kenapa saya tekankan mata alat penonton dan pelajar? Sebab apa? Sebab bahagian pemotongan tak sama. Kalau kita tengok di bahagian material ni. Okey. Kalau tengok dari sisi lah senang nampak kan? Okey. Kalau nampak yang ni dia ada sudut. Okey. Jadi bila ada satu bahagian yang bersudut, okey, dia akan memerlukan tool yang istimewa. Okey. Alat mata yang istimewa sikit, yang melengkung. Kalau melengkung, yang tapi yang bersudut, kita panggil bersudut. Okey, kalau permukaan yang rata ataupun flat macam ni, kita pakai tool yang lain. Okey. Sebab tu ada banyak tool macam cikgu cakap tadi, ada 20 lebih tool ataupun mata alat yang digunakan lah, jadi berpandukan kepada skrip pemesinan tadi yang pelajar tahu tadi saya tunjuk tadi. Dia orang dah tahulah, okey, di sini bahagian sini tool apa. Di sini bahagian tool apa. Jadi skrip tu memberi arahan kepada mesin untuk menjalankan operasi. Jadi sebenarnya mesin ni, tugas seorang jurumesin ni, okey, dia akan masukkan programming ataupun bahasa pengatur caraan tu pada panel kawalan. Kemudian dia tekan butang cycle on ataupun off. Dan mesin akan bergerak dan terhasillah projek ni. Jadi nampak proses senang, kan? Tapi untuk tu kita perlu teroka dia punya material ke dan sebagainya lah. Jadi pemilihan tu yang penting. Ya, betul. Pemilihan peralatan atau pemilihan material mesti betul-betul mengikut spesifikasi lukisan reka bentuk tadi. Okey, baik. Okey, jadi saya sebelum saya teruskan lagi jenis-jenis mata alat ni, okey, saya nak bertanya dengan
pelajar lah untuk mata alat ni. Okey, untuk pemotongan rata, permukaan yang rata, apakah nama mata alat yang kita akan guna? So saya akan tanya Intan Nur Kisdina. Boleh? Admin tool. Okey. Betul. Betul Untuk permukaan rata, Endmill tool. Okey, mana satu Endmill tool? Yang ni. Okey, nak ambil tunjuk sikit. Yang inilah Endmill tool. Okey. Okey, kenapa Endmill tool? Kalau bahasa Melayu tu kita sebut penghujung dia. Penghujung. Ya, jadi penghujung dia sebenarnya saja yang memotong. Bukannya dia tak terlibat dia. Yang tepi semua tak ada. lagu. Penghujung dia saja yang memotong. Sebab tu dia end mill lah, penghujung. Ya, end mill. Kisah penghujung. Ya, pemotong kisah hujung. Itu dia. Terjemahannya lagi bagus. Pemotong kisah hujung. Jadi dia pakai hujung ni sikit je ni. Okey, satu lagi permukaan rata kita juga boleh pakai. Yang paling besar ni. Oh, itu pun mata alat Ego? Ya. Ingatkan pun dia sama. yang pegang. Hujung. Okey. Hujung sahaja kita akan guna. Ini kita panggil face. Face. Macam muka face. besar kan? Betul. Biasanya kita akan buat face dululah, permukaan yang rata dulu, baru kita pakai endmill. Sebab endmill ni lebih khusus kepada membentuk bahagian-bahagian yang berbentuk lah. Okey. Kalau kata face ni dia lebih rata saja. Permukaan yang rata saja. Okey. Jadi kemudian ada special tool saya nak tunjuk. Sebenarnya ada banyak special tool tau. Tapi kita terhadkan. So kita bawa satu. Okey, tadi saya kata kalau kita nak potong permukaan yang bersudut. Okey. Jadi kita tak boleh pakai yang hujung macam ni kan? Oh, tak boleh. Macam mana kita nak sengitkan mata? Jadi kita pakai mata yang ada diameter. Yang ada diameter? Dia bentuk dia bulat macam ni. Okay. Ball. Saya tengok Ibu. Boleh. Okay, kita panggil ball. Okey, nampak dia punya ni kan? Kan dia ada berbeza hujung mata dengan yang flat end mill tadi. Ya. Boleh saya pegang Ibu? Boleh. Kita tunjuk perbezaan dia lah, perbandingan dia. Dari sini ke atas pun nampak lah. Yang ni adalah end mill tu. Yang ni adalah ball end mill. Ball end mill. So nampak lagi pula. Okey. Jadi bila dia dah diameter tu, jadi dia boleh memotong bahagian-bahagian yang bersudut. Okey. Jadi saya nak bertanya seterusnya pada pelajar jugalah. Ya. Selepas kita memilih tool, apakah proses setting mata alat? Setting mata alat pula. Okey. Setting mata alat. Apakah paksi yang kita libatkan dalam mesin CNC kisar? Okey, ini mungkin saya boleh tanya dengan Muhammad Alif Madali. Ya, saya Go. Okey, apakah paksi yang kita libatkan sekiranya kita nak setting mata alat pada mesin CNC kisar? Kita menggunakan paksi S, kita menggunakan paksi Y dan Z. Betul. Sangat tepat. Betul lah ya? Betul, tepat. Okey, jadi untuk mesin CNC kisar kita melibatkan 3 paksi. Kenapa Ibu? Okey, 3 paksi. 3 paksi tu 3 dimensi lah. Ya, betul. Jadi pergerakan mata alat tu sebab kita ada turun pada paksi Z, kita akan bergerak di bahagian sisi X dan Y. Barulah kita dapat 3 dimensi. Okey. Jadi seterusnya lepas kita pilih mata alat, kita akan run mesin. Okey. Kita akan run mesin. Okey, jadi untuk run mesin ni saya telah menyediakan video. Okey, ya. Saya dah menyediakan video, jadi mungkin kita boleh tengok Aisyah video. Jom kita tengok Ibu. Okey.
Itulah dia video untuk menunjukkan penghasilan produk menggunakan mesin CNC kisar. Okey, sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Rosie the Riveter dianggap sebagai ikon budaya yang mewakili pembabituan wanita sebagai pekerja di industri perkilangan dan limbungan kapal semasa Perang Dunia Kedua. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pelbagai negara telah menghasilkan mesin CNC sendiri namun masih menggunakan satu arahan bahasa pengaturcaraan yang sama dan difahami oleh semua jurumesin di seluruh dunia. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Fauzia. Baiklah Cikgu, teruskan penerokan kita, Cikgu. Okey, baik. Jadi setelah melihat pada video yang ditayangkan tadi, akhirnya kita akan keluar dengan satu produk yang siap. Okey, jadi Sean, sebelum boleh kita kata selesai, of course lah, produk yang siap ini kita perlu jaga dari segi kualiti. Betul. Jadi di sini peralatan yang kita guna untuk memeriksa kualiti sesuatu produk yang telah dihasilkan kita panggil alatan pengukuran. Okey. Jadi alatan pengukuran yang saya bawa ke studio hari ini ada dua jenis. Oh, dua jenis. Tapi nampak ada dua sama jenis. itu. Okey, boleh. Saya pegang satu, saya pegang satu. Okey. Okey, jadi yang saya pegang ini adalah tolok dial indikator kita panggil. Okey, untuk mendapatkan ukuran yang sebenar. Okey, yang Sean pegang pula kita panggil vernier caliper digital. Kalau Sean boleh on, butang on Sean. Butang on. Okey, dah on dah Ego. On. Okey, jadi dah ada ukuran 0.00. So kalau saya nak ukur jari saya lebih kurang macam ni, nampaklah 9.71 mm. Ya, betul. Dalam milimeter. Okey, Sean. Tapi jari tu tak boleh lah. Kita gunakan untuk produk kita kan, Ego? Ya, betul. Jadi alatan pengukuran ni kita perlu jaga. Ada special penjagaan dia, kita tak boleh jatuhkan dia. Betul. Kalau tidak rosak lah, Ego. Kita kena simpan dalam bekas macam mana kita simpan emas. Dia kena simpan dalam bekas dia. Okey. Supaya kita nak jaga kejituan. Ya, betul. Jadi penjagaan ni pun sama jugalah. Saya kata pembelajaran sepanjang hayat lah. Jadi pelajar perlu faham dan bawa sehinggalah dia pergi ke tempat bekerja. Kalau tidak kena beli baru kan. Taklah bahasa duit kan, Ego? Ya, betul, Sean. Okey. Jadi saya berakhirkan dengan alatan pengukuran, maka selesailah proses penghasilan produk di mesin CNC. Oh, wow. Okey, baik. Tapi sebelum tu, Ego, saya nak tanya pula kepada pelajar-pelajar kita yang ada dalam talian. Mungkin salah satu di antara anda boleh beri rumusan ataupun rumusan daripada penerokan kita pada hari ini. Amin Akmal mungkin boleh bantu kita. Apa yang telah pun anda belajar daripada penerokan kita pada pagi ini? Pada rumusan saya dapat menambah baikkan saya punya skill ataupun kemahiran pemesinan dapat mempraktikkannya di dalam bidang pemesinan industri. Okey, baik. Itu je ke? Adakah ada lagi? Itu saja. Itu je. Okey, sebab memang dia dah pelajar kita dah tahu dah ke? Ya, betul. Cuma dia menambah baik. Tahu kan? Ya, betul. Mungkin selain daripada siapa tadi? Amin Aminuddin. Aminuddin tadi. Mungkin online pun boleh tambah sikit. Ada banyak benda yang kita dah pun teroka pada hari ini. Mungkin anda boleh tambah. Siapa lagi nak cuba? Izzuddin nak cuba? Apa yang kita dah teroka pada hari ini? Selain daripada apa yang telah pun disebut oleh Aminuddin tadi. Ada apa-apa nak tambah? Dapat menerjemahkan lukisan dengan lebih baik. Dapat baca lukisan dengan lebih baik lah. Okey, terima kasih. Dan juga lagi seorang pelajar. Mungkin salah satu di antara anda nak cuba ataupun memang anda dah belajar, mungkin yang tak malulah nak jawab. Boleh silakan. Boleh angkat tangan? Intan. Ya, Intan.
Subjek hari ini sangat berguna untuk kami melanjutkan latihan industri nanti. Oh, baik. Dan saya juga ada belajar hari ni, Ego. Banyak belajar. Istilah-istilah seperti CNC, GDNT, CAM, WCS. Kan saya boleh cakap bahasa mesin pula. Betul, Sean. Okey, apa kata cikgu juga beri rumusan kepada penerokan kita? Okey, jadi apa yang student pelajar telah sebut tadi, betul lah, itulah saya punya matlamat hadir pada hari ini. Okey, saya mengharapkan kita meneroka dengan lebih mendalam. Apakah itu program pemesinan industri? Apakah yang ada dalam program pemesinan industri ataupun sebenarnya program ini adalah nadi dalam mekanikal pembuatan, Sean? Ya, betul. Ya, dan juga dalam IR 4.0, Sean. Industry Revolution 4.0, pemesinan pembuatan. Yang paling diutamakan sekarang. Ya, betul. Jadi pelajar-pelajar ni kita dah teroka, mereka dah belajar daripada lukisan produk, bawa ke mesin, dia orang dah boleh mengisi skrip mesin kita panggil kan, proses planning sheet, dia orang dah boleh menggunakan mesin dan akhir sekali yang penting produk yang keluar. Jadi bila dah ada produk yang solid yang keluar tu cantik, memenuhi kualiti, jadi kita dah menghasilkan seorang tenaga mahir, Sean. Jadi itulah IR 4.0, kita nak tenaga mahir untuk negara yang maju. Ya, betul, Ego. Okey, jadi sebenarnya pemesinan industri ni adalah satu program yang sangat bagus. Okey, untuk pelajar dari segi kata pekerjaan, Sean. Ya. Jadi pekerjaan dia orang memang diperlukan, sangat diperlukan. Kita mencari. Jadi saya rasa alhamdulillah bila dapat feedback daripada pelajar tadi kan. Rumusan tadi saya dapat bahawa pelajar memang fahamlah apa yang kita nak dalam program pemesinan industri. Ya, betul. Okey, dan betul lah apa yang cikgu sebut, apa yang kita belajar dalam subjek ni ataupun dalam kursus ni memang boleh diaplikasikan apabila keluar kerja nanti, ya, Cikgu? Ya, betul. Okey, dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Fauziah kerana atas perkongsian ilmu tadi pada hari ini, dan juga kepada pelajar-pelajar kita yang ada dalam talian, Intan, Izzuddin, Alif Makdali, Aziz Luqman, Aminuddin Akmal dan juga Alif Othman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan ke mana-mana dan kita akan jumpa untuk teroka. Bye! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Ami Haziq bin Muhammad Yasman dari kelas 5 progresif SK pada Temu Melaka. Sepenuh hari guru ini, saya ingin mengucapkan terima kasih saya melalui 2 rangkap pantun. Di pagi hari membeli sagu dibeli bersama bahulu. Selamat hari guru buat cikgu, semoga cikgu riang selalu. Hendak memburu keluar kota, seluas alam bumi terlentang. Tanpa guru, siapalah kita? Ibarat malam tanpa bintang. Terima kasih cikgu kerana mendidik dan membimbing saya. Semoga cikgu bahagia selalu. Terima kasih cikgu. Bye. Didik TV KPM